لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah bagi kesempatan pada pagi yang berbahagia ini kita meneruskan agenda kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersama dengan saya bawa satu buku yang diterjemahkan oleh dua orang. Yang pertama yang berbahagia Dr. Azrul Azlan, yang kedua yang berusaha Ustaz Abdul Hadi Abdul Aziz. Tajuk buku ni simple dia, bahasa Arab, version dalam bahasa Arab. Tajuk dia Sirah Adam alaihi salam, sejarah Nabi Adam alaihi salam. Cuma apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia bagi tajuk, dia kata begitu rupanya kisah Adam alaihi salam, cerita sahih daripada langit, hidup tenang tanpa Israiliyat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah-kisah yang begitu banyak dalam Al-Quran. Dan kisah ini Allah menyatakan dalam Quran sebagai satu ibrah, sebagai satu pengajaran, sebagai satu pelajaran kepada manusia, untuk manusia ambil iktibar daripada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan banyak kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kisah di antara kisah yang terbaik yang Allah pernah sebut dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala kata nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah Taala kata, wahai Muhammad, kami nak sampaikan kepada kamu satu kisah ini, satu cerita, dan cerita ini cerita yang terbaik yang pernah kami wahyukan kepada kamu, iaitu kisah apa? Kisah Yusuf alaihi salam. Satu-satunya kisah yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, di dalam satu surah 111 ayat pada juzuk yang ke-12, pada surah yang ke-12, kisah tentang hanya seorang Nabi. Tidak ada Nabi yang lain yang diceritakan melainkan ayahanda kepada Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu Nabi Yaqub dan adik-beradik dia. Dan dalam kisah Nabi Yusuf hanya satu surah saja, iaitu surah Yusuf, tidak ada surah yang lain. Dan ia seolah-olah memberikan gambaran kepada kita Allah Subhanahu wa taala boleh datangkan kisah Yusuf sebagaimana kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam dalam Quran paling banyak nama Nabi yang disebut dalam Quran ialah Nabi Musa alaihi salam. Dan sekiranya kita membawa kisah Nabi Musa alaihi salam, dikumpulkan ayat-ayat kisah Nabi Musa, kita boleh katakan cerita tentang Nabi Musa adalah hampir ataupun lebih daripada satu juzuk daripada Al-Quran. Daripada 30 juzuk kita boleh menyatakan letak satu kisah, iaitu kisah Nabi Musa AS, ada lebih daripada 135 ayat cerita tentang Nabi Musa AS. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran ada 114 surah, ada tak nama surah
dia yang disebut dalam Quran, yang Allah sebut ataupun yang kita tengok dalam Quran daripada 114 surah tersebut, ada tak surah yang nama dia surah Musa? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala sengaja buat satu surah yang nama dia surah Yusuf. Surah Yusuf hanya cerita tentang satu Nabi sahaja, Nabi Yusuf. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan daripada 25 orang Rasul yang disebut jelas di dalam Al-Quran, hanya beberapa nama sahaja yang dinamakan dengan nama surah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran kalau tengok surah Ibrahim, dalam Quran kalau tengok surah Yunus, Hud, bukanlah menceritakan tentang Nabi yang disebut akan nama surah tersebut. Surah Nabi Ibrahim, kan, surah Ibrahim bukan cerita part utama di dalam surah Ibrahim. Maka kita menyatakan bahawa ia adalah satu miracle, benda yang sangat luar biasa apabila Allah tiba-tiba buat satu kisah dalam Quran, kisah Yusuf. Pun begitu, di dalam surah Yusuf banyak perkara yang dibicarakan dan banyak juga perkara yang tidak dibicarakan. Sebagai contoh, baik, dalam ilmu Quran, satu benda yang kita perlu tahu bahawa ada perkara yang dinamakan oleh para ulama sebagai mubhamat fil Quran, benda yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Contoh, di dalam kisah Yusuf, semua kita tahu Yusuf alaihissalam terbabit dengan satu fitnah ke atasnya, sehingga membawa Yusuf dibuang ke dalam penjara, iaitu Yusuf disabitkan dengan skandal dengan Zulaikha. Tapi dalam Quran tidak menyebut nama Zulaikha, hanya menyebut nama Imra'atul Aziz. Begitu juga di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml sebut tentang Nabi Sulaiman alaihissalam berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan, tidak disebut nama Balqis, tetapi disebut Malikatus Saba. Dalam surah Al-Kahfi cerita tentang pemuda Al-Kahfi, kan? Pemuda Al-Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran tidak menyebut nama mereka, siapakah nama. Begitu juga tidak menyebut apakah nama yang diberikan kepada anjing mereka, walaupun diketahui oleh kita yang telah tersebar luas nama dia adalah Qitmir. Baik. So dalam Al-Quran banyak perkara-perkara yang tidak jelas di dalam Al-Quran, tetapi hanya memberikan isyarat. Begitu juga dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak persoalan yang timbul sekiranya kalau kita membaca tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik, di antaranya apa dia tuan-tuan? Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Baik, Nabi Adam kita tahu tempat pertama Nabi Adam alaihissalam apabila diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam duduk kat mana tuan-tuan? Nabi Adam duduk kat mana? Duduk dalam syurga. Dalam syurga tersebut, kita tahu kalau kita buka surah Al-Baqarah yang tuan-tuan selalu baca, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Maka persoalan yang ditimbulkan, contoh mubhamat, perkara yang tak jelas. Mereka sujud kepada Adam. Siapa yang sujud ni? Malaikat. Sujud kepada Adam. Ada orang tanya, sujud yang bagaimana? Adakah sujud seperti mana sujud kita solat? Kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sujudnya malaikat tersebut seperti mana kita sujud dalam solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah begitu sujud? Mubhamat, perkara yang tidak jelas. Tapi ada orang suka cari benda ni.
Baik. Di antaranya ialah apa? Di antaranya ialah siapa yang pergi lebih jauh lagi? Mereka semua sujud kepada Adam alaihissalam illa iblis, kecuali ada iblis seko ni yang tak nak sujud kepada Adam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam berada di mana? Dalam syurga. Macam mana iblis boleh ada dalam syurga? Soalan. Ada orang tanya, macam mana iblis boleh berada dalam syurga? Kan syurga tempat orang yang beriman. Baik. Maka persoalan-persoalan tersebut adalah perkara yang mubhamat, adalah perkara yang tidak jelas, yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut, tidak mention dalam Quran secara detailnya macam mana boleh terjadinya perkara berikut. Sebab itu sekiranya kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimanakah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan iblis pada waktu tu. Baik. Nabi Adam alaihissalam memang clear, Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Adam alaihissalam di mana tuan-tuan? Di dalam syurga. Maka para ulama mereka berselisih pandangan, bercerita ataupun mengenal pasti syurga yang bagaimana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama menyatakan adalah sebagaimana syurga yang bakal kita duduk, itulah syurga yang telah diduduki oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Cumanya yang menariknya, tuan-tuan pernah dengar nama Syekh Mutawalli Sya'rawi, rahimahullah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Dia kata syurga ni adalah tempat orang yang beriman. Syurga ni adalah tempat tidak ada benda yang negatif padanya. Tetapi bagaimana syurga yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, cerita macam mana syurga ni boleh ada iblis dalam dia. Macam mana syurga ni boleh ada perkara yang tidak baik dalam dia. Macam mana syurga ni sepatutnya, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan, satu pesanan kepada Nabi Adam dan Hawa apabila diciptakan Hawa. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala kata, la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, la taqraba, jangan kamu dua mendekati hadhihi syajarah, ini pokok ni. Bukan sekadar hadhihi dalam bahasa Arab dia panggil isim isyarah. Isim isyarah menunjukkan ni clear, jangan kamu dekati ini. Kalau saya kata dekati ini, tuan-tuan boleh nampak kan apa dia? Ini adalah botol, tapi disebut hadhihi syajarah. Contoh seolah-olah saya kata apa? Jangan mendekati ini botol. Tak sebut botol pun tak apa. Tapi kalau saya sebut jangan dekati ini, sudah dimaklumi. Tetapi apabila saya kata jangan mendekati botol ini, maksud dia ayat taukid. Ayat taukid ni dengan kata lain ayat penegasan. Sebut seolah-olah sebut dua kali, jangan mendekati ini, jangan mendekati botol ini. Bila sebut botol ini, seolah-olah dia repeat, yang menunjukkan kata benda ni sangat-sangat kamu jangan dekati. Benda ni ma'ruf, satu. Yang kedua, hadhihi menunjukkan kepada dekat. Kalau kita tahu bahasa Arab sikit, sepatutnya kalau kata benda tu jauh, pokok tu jauh, sepatutnya menyebut Allah Subhanahu taala akan rakamkan dalam Quran apa? La taqraba tilka syajarah. Pokok sana noh. Tapi tak, Allah sebut apa? Hadhihi syajarah. Maksud dia benda tersebut clear berada di depan Nabi Adam alaihissalam, depan Hawa. Allah tunjuk depan-depan dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati pokok ini, maka kamu akan menjadi orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Baik. Persoalan lagi ialah apa? Fasajadu la taqraba hadhihi syajarah. Bagaimana di dalam syurga
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk larangan di dalam syurga. Bukankah dalam syurga ni kita nak buat apa pun bolehkah? Kenapa Adam alaihissalam duduk dalam syurga ada larangan pula? So persoalan-persoalan tersebut menjadikan para ulama berbincang. So siapa yang membaca kisah Adam sekadar membaca sahaja, dia dapat sekadar tu je lah. Siapa yang rajin sikit, dia baca lebih sikit, ataupun dia fikir lebih sikit, maka dia akan dapat satu sisi perkara yang sangat berbeza yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran, bukan sekadar penceritaan, tetapi ia memberikan satu ibrah yang cukup besar kepada hidup manusia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi SAW menyatakan di dalam Al-Quran, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata khuluqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, diciptakan pula jan, iaitu jin. Jan ni jamak kepada jin, jamak kepada jin. Tapi ada orang kita suka panggil kat kawan dia nama Hafizan, Faizal, dia jadi apa? Dia panggil Mak Jan. Mak Jan tu maksud dia mak jin. Tu jamak, tu plural. Singular dia jin, plural dia jan. Jan maksud dia jin. Baik, wa khilqal janna min marijin min nar, dan jin pula diciptakan daripada nyalaan api yang sangat panas, percikan api yang sangat panas. Siapa yang bagi tahu ni? Nabi SAW. Ni perkara yang ghaibiyat, kita pun tak tahu, hanya melalui Allah Subhanahu wa taala dan melalui hadis Nabi SAW baru kita tahu perkara ghaibiyat ni. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam alaihissalam dengan apa yang disifatkan kepada kamu semua. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud kata ada orang bertanya kepada kita, semua sujud fasajadu. Ayat tadi sebut apa? Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Apa persoalan yang timbul tuan-tuan? Iblis ni siapa? Syaitan ni siapa? Jin ni siapa? Sama ke tak sama? Maka persoalan-persoalan tersebut timbul apabila kita membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena melihat kepada unsur penciptaan tersebut. Di antaranya apabila Nabi SAW kata al-malaikah min nur, malaikat ni diciptakan daripada cahaya, ia lambang kepada kelembutan cahaya. Yang kedua, diciptakan jan, iaitu jin daripada min marijin min nar, daripada percikan api. Api dengan cahaya sama tak tuan-tuan? Tak sama. Maksud dia jin diciptakan daripada api secara asasnya, dan malaikat diciptakan daripada cahaya, unsur yang berbeza. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, seperti mana kita tahu Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Tiga-tiga ni mempunyai unsur penciptaan yang berbeza. So, adakah malaikat dengan jin adalah sama? Tak sama. Malaikat adalah malaikat, jin adalah jin. So, jin dengan syaitan, iblis, sama ke tak sama tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan nampak bahawa yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya jin jin, syaitan dan iblis itu adalah daripada unsur yang sama. Baik, kita tengok, iblis bukanlah di kalangan malaikat. Iblis, jin dengan syaitan ni apa cerita? Sama ke tak sama? Baik,
Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran. Allah Taala rakamkan dalam Quran, di antaranya surah Al-Kahfi. Allah Taala kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kami kata kepada, Allah Taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Fasajadu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud. Ayat ni hampir sama dengan surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Allah Ta'ala kata apa? Kana minal jinni. Sesungguhnya iblis itu diciptakan, ataupun iblis itu adalah daripada golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dan mereka itu fasik, membuat fasik, iaitu menderhaka kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita tahu bahawa sesungguhnya jin ni dan iblis ni adalah sama. Maka syaitan tu apa pula? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ini sekiranya kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut syayatinu minal jinni syayatinu minal ins. Di sana ada syaitan daripada manusia, ada syaitan daripada jin. Maka apa maksud syaitan? Secara ringkasnya, syaitan ni daripada perkataan syaitana. Syaitana ni maksud dia ab'ada an-nasa 'anil haqq, menjauhkan manusia, seseorang manusia daripada jalan kebenaran. Bermaksud, para ulama menyatakan, di antaranya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata syaitan ni bukanlah nama kepada iblis, tetapi syaitan ni adalah nama yang diberikan kepada sifat. Jin yang jahat dinamakan syaitan. Maka perkataan syaitan itu seperti mana yang kita sebutkan tadi, maksud dia seseorang yang berusaha untuk menjauhkan manusia daripada kebenaran. Sebab itu Allah sebut ada dua golongan syaitan. Satu syaitan manusia, satu lagi syaitan jin. Syaitan jin yang kita tahu, yang tak nampak ni syaitan jin. Syaitan manusia kawan-kawan kita yang macam mana? Yang kita nak buat baik, dia tak bantu mana. Yang kita nak buat jahat ni, dia orang yang paling awal sekali. Yang tu setan. Yang tu setan apa? Manusia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang menariknya, banyak kisah. Kalau saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dalam buku ni, kalau tuan-tuan boleh beli buku ni, bagus. Buku ni ada 51 bab. 51 bab. Setiap bab ni menceritakan secara detail bagaimana penciptaan Nabi Adam AS, kemudian bagaimana Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kemudian banyak riwayat Israiliyat yang menyalahkan Hawa. Apa yang kita selalu dengar? Kita selalu dengar Hawa disalahkan sebab telah menggoda Nabi Adam AS, sehingga kan Nabi Adam AS dah kali makan buah tu. Siapa yang dipersalahkan? Hawa. Abang, jomlah kita makan buah tu sedap. Last sekali apabila Hawa menggoda, last kali Nabi Adam AS tertewas dan makan buah tu. Itu adalah riwayat Israiliyah. Maka datangnya buku ini untuk membersihkan para nabi. Sebab nabi ni, sifat para nabi apa dia tuan-tuan? Sifat para nabi adalah ma'sum, dipelihara daripada Allah Subhanahu wa taala daripada membuat dosa. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka apabila kita membaca buku ini, tuan-tuan akan melihat bahawa penulis cuba untuk membersihkan kisah-kisah yang tidak betul yang disandarkan kepada Nabi Adam AS, untuk dibersihkan yang selayaknya bagi seorang Nabi, dengan penulis mendatangkan ayat-ayat Al-Quran nak menyatakan bahawa semua kerja ni, semua yang menyebabkan Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas dunia hanya kerana
satu makhluk. Siapakah makhluk tu tuan-tuan? Yang nama dia Iblis. Yang nama dia Iblis. Tuan-tuan, makhluk yang pertama buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Iblis. Dan makhluk yang pertama yang mengaku hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Iblis. Tuan-tuan, apa perkataan Iblis yang seharusnya kita pandang dan kita tengok sampai akhir hayat kita? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf merakamkan pada ayat yang ke-12. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apabila sebelum itu semua malaikat semua sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah tanya kepada iblis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala penuh rahmat. Allah Taala tanya, siap pergi tanya lagi kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan perkara yang menghalang kamu daripada untuk kamu sujud kepada Adam alaihi salam? Qala, apa kata iblis? Ana khairun minhu, sesungguhnya aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku iblis diciptakan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kamu Tuhan menciptakan Adam alaihi salam daripada apa? Daripada tanah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini adalah ayat yang mempunyai makna yang sangat besar. Makhluk yang pertama yang melawan Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Yang pertama, apa yang dia buat? Dia menunjukkan perbuatan protes dia. Apa yang dia protes? Dia protes dia tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ni nak tunjukkan kepada kita apa? Allah bagi kita satu bentuk ibadah kepada dia yang patut kita lakukan, yang semestinya kita lakukan satu hari satu malam, paling kurang 5 waktu, iaitu apa dia? Iaitu solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cara iblis protes macam mana? Dia protes diam-diam dulu. Dia buat apa? Dia tak sujud. Dia tak cakap, tapi dia tak sujud. Tuan-tuan, apa reflect kepada kita? Kita manusia, bagaimana cara kita protes kepada Allah? Kalau kita tak nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama sebiji macam syaitan. Maksudnya apa dia? Secara tidak langsung kita ambil sifat syaitan, tak nak sujud kepada Allah. Walaupun kita duduk diam, kita tak kata apa. Allah memerintahkan kita solat, kita tak menyatakan bahawa buat apa solat, tak. Kita duduk diam, tapi kita tak solat. Yang pertama, kita mewarisi siapa tuan-tuan? Kita mewarisi sifat syaitan. Baik, kemudian tak cukup dengan tu, syaitan berani apabila Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia, kenapa kamu tak nak sujud kepada aku? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, kan aku suruh kamu untuk sujud. Apa kata syaitan? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api dan engkau menciptakan dia. Maksud dia apa dia? Dia seolah-olah menyalahkan Allah. Dia kata apa? Wa khalaqtahu, engkau wahai Tuhan menciptakan dia daripada apa? Daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia. Baik tuan-tuan, ini ayat keramat yang digunakan oleh syaitan. Syaitan kata apa? Syaitan kata aku lebih baik pada dia. Buat apa aku ikut apa yang diperintahkan, sedangkan aku lebih baik pada dia. Aku diciptakan sekian-sekian. Baik, apa refleksnya kepada diri kita? Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita banyak, kan? Kelebihan pada kita banyak. Kelebihan kepada ustaz-ustaz banyak. Kadang-kadang ustaz ni sendiri pun payah, kan? Ustaz ni dia nak ikut ustaz tu payah, tuan-tuan. Walaupun ustaz tu betul, ustaz tu cakap menggunakan hujah yang betul dan sebagainya, bahkan kalau mengikut sepatutnya maksudnya benda tu tidak menjadi masalah lah. Tetapi ada setengah
kita menganggap apa? Kita menganggap di dalam diri kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Baik tuan-tuan, ini sifat yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan di dalam Al-Quran. Sifat syaitan pada sentiasa merasakan diri lebih baik daripada orang. Dan benda tu dizahirkan oleh syaitan. Maka ini adalah perkara yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan kepada kita supaya kita mengambil pengajaran, kita tidak menjadikan menjadikan sifat-sifat syaitan ini untuk diikuti oleh manusia, oleh kita apabila kita tahu tentang cerita Adam alaihissalam dan cerita iblis. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada cerita Nabi Adam alaihissalam dan iblis ni sangat banyak. Saya pun bila saya kata nak bawa cerita Adam dengan iblis ni, dalam ni cerita dia banyak sangat. Cumanya saya kena pandai untuk pilih. Cuma saya boleh kata kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di antara lain, boleh saya dedahkan di sini, mungkin nanti tuan-tuan kalau tuan-tuan rasanya buku ni ada di pasaran, tuan-tuan boleh cari di kedai-kedai buku berdekatan, insya-Allah. Di antaranya kisah yang menarik yang dibawakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi adalah bagaimana Hawa diciptakan. Disebut dalam Quran, Hawa diciptakan min nafsin wahidah, diciptakan daripada Adam alaihissalam, daripada jiwa yang satu. Maka pelbagai tafsiran yang diberikan oleh para ulama tentang jiwa yang satu ni macam mana. Maka secara ringkasnya kita menyatakan bahawa jiwa yang satu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, kata pengarang Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sebenarnya manusia daripada sudut orang kata manusia, dia nak kata Adam alaihissalam, bukan apa nama, Allahumma salli alaihi Muhammad, Hawa diciptakan daripada diri Adam alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menceritakan bagaimana apa yang dimaksudkan dengan min nafsin wahidah, didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita diciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, dan tulang rusuk tersebut disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tulang rusuk tersebut sifatnya adalah bengkok. In kasartahu, sekiranya kamu nak membetulkan dia, kamu akan mematahkan dia. Maka istausu bin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maka menasihatilah dengan cara yang terbaik kepada orang perempuan. Baik, apa signifikan hadis tersebut dengan ayat Quran nak menyatakan bahawa Nabi Adam AS dan Hawa adalah min nafsin wahidah? Allah memberikan gambaran kepada kita sesungguhnya manusia ni, lelaki dan wanita ini banyak persamaan. Cumanya di sana ada perbezaan yang perlu orang lelaki, terutamanya suami ataupun ayah, untuk melihat kepada bagaimana untuk membentuk wanita. Maka pembentukan wanita itu, kata Nabi, istausu bin nisa, dan Nabi sebut sebelum tu, kalau kamu nak meluruskan seseorang wanita, kamu akan kalau kamu wanita ini seperti mana tulang rusuk yang bengkok min a'la, di bahagian yang paling atas di sebelah rusuk kiri, yang paling atas itu adalah yang paling bengkok. Yang paling bengkok itu kalau kamu nak membetulkan kebengkokan tu, kamu tak boleh betulkan, kamu tetap akan mematahkan. Maka Nabi SAW kata apa? Jangan meluruskan dia, tetapi istausu bin nisa, tetapi kamu kena meraihkan dia dengan memberikan nasihat-nasihat, dengan melayani mereka dengan layanan yang terbaik sebagai seorang wanita. Baik, maka ayat
Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan kepada kita bahawa di sana ada seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada rusuk Adam, iaitu Hawa, dan Hawa ini membawa kepada sifat wanita, dan sifat wanita ini ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah, tetapi yang patut mengubahnya adalah seorang lelaki yang mana mesti menasihati seseorang perempuan tersebut dengan cara yang terbaik dan memahami kekurangan dan kelebihan seorang wanita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya pun tak tahu nak cerita apa dah kat tuan-tuan ni, sebab banyak cerita dalam ni. Cumanya insya-Allah kalau kita ada kesempatan nanti kita akan ambil satu tajuk untuk kita bincangkan dalam ni. Di antaranya yang kita boleh tengok, betul ke Nabi Adam AS ni panjang Nabi Adam sampai 60 hasta? Kan 60 hasta tu dapat mana? Dalam Quran tak ada, dalam hadis ada ke? Kemudian bagaimana akhirnya Nabi Adam AS boleh kalah dengan syaitan? Nabi Adam boleh kalah dengan syaitan, dan kekalahan tersebut adalah kemenangan bagi syaitan. Allah Ta'ala sebut fa'azallahum syaitan, mereka berdua telah dikalahkan, diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kalau kita ada kesempatan insya-Allah kita akan berbicara lagi dengan lebih clear tentang kisah Adam AS. Wallahu taala alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Kita doakan kami dapat memahami juga dari kisah yang disampaikan dan terus diberikan dengan masalah yang banyak Ustaz. Untuk makluman dari pihak Ustaz Zairi yang Maghrib, kami kita ada sarapan di sini, jemput semua jemaah.